Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menghadiri webinar Kepimpinan Wanita, Anjuran Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim bagi siri ketiga untuk tahun 2023. Tema pada hari ini, tema perbincangan kita pada hari ini adalah kepimpinan wanita dalam pendidikan dan penyelidikan komuniti. Bersama kita pada hari ini adalah tetamu jemputan kita iaitu Profesor Madya Dr. Doris Parbini Sevaratnam. Apa khabar Dr. Doris? Sihat. Terima kasih Dr. Mimi. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada hari ini ya. Terima kasih juga kerana sudi menerima undangan kami untuk bersama dalam siri webinar hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan, saya ingin memperkenalkan Dr. Doris. Ya. Beliau merupakan pensyarah, Profesor Madya dan pakar pembangunan komuniti di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Jawatan terakhir beliau adalah Ketua Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat. Sebelum ini beliau adalah penyelaras khusus di Center for Entrepreneurship and SMEs Development UKM. Bidang tugas beliau adalah berkaitan dengan jaringan bersama industri, alumni dan masyarakat untuk mengukuhkan inisiatif kolaborasi untuk pengajaran, penyelidikan dan kesukarelawan dalam kalangan pelajar dan akademia. Beliau banyak menjalankan khusus berkaitan usaha niaga lanjutan, keusahawanan sosial, aspek ekonomi wanita dalam kesihatan, ekonomi dasar sosial serta aspek ekonomi dan politik dalam pembangunan. Beliau juga banyak menghasilkan penulisan buku dan artikel jurnal tentang perniagaan digital dalam kalangan warga emas, kesukarelawan, orang asli di Semenanjung Malaysia dan komuniti Penan di Sarawak. Beliau banyak menggunakan bahan kajian ini sebagai alat bantu mengajar kuliah dan mengatur banyak aktiviti pendidikan masyarakat yang melibatkan pelbagai pihak, komuniti setempat, pelajar, NGO dan pemerintah tempatan. Beliau juga telah banyak menjalankan kursus ekonomi ASEAN untuk perwakilan Indonesia dan kursus penilaian dan metodologi untuk pendidik muda Asia dan Eropah di Perancis, Salzburg dan Vietnam yang ditaja oleh Coordination Council for International Voluntary Services CCIVS. Beliau juga mengendalikan kursus pengurangan kemiskinan untuk pegawai kanan kerajaan Bangladesh. Dr. Doris banyak terlibat dengan bukan sahaja kerja-kerja komuniti dan pendidikan di dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa. Beliau juga telah menjalankan kursus yang bertajuk Menyemai Ciri dan Kompetensi Kesuanan dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kerja perundingan beliau berkaitan dengan penilaian impak sosial di wilayah Iskandar Malaysia, kajian impak di ECR Pahang dan Johor, dan kajian penentu kos hidup untuk Malaysia, kajian kos hidup dan sosioekonomi dan kualiti hidup B40 di Malaysia, pelaksanaan Pelan Strategik Johor di peringkat daerah, penilaian Pelan Indo-ECR dan pembangunan H3D, profil sosioekonomi B40 di pelbagai daerah, dan juga banyak aktiviti yang melibatkan masyarakat orang asli. Beliau juga terlibat menyelesaikan Pelan Strategik Pulau Bebas Cukai Pangkor di bawah PwC untuk NCIA, dan beliau juga sedang membuat program kemasyarakatan yang kini dibiayai oleh CWM Group 9 Berhad. Jadi banyak pengalaman yang kita boleh dapat daripada Dr. Doris hari ini melalui perkongsian pada pagi ini harapnya. Okey, dengan itu Dr. Doris boleh kita mulakan dengan soalan yang pertama? Boleh. Okey. Alright. Kalau kita lihat Dr. Doris, setiap orang dia mempunyai pengalaman dan perjalanan mereka yang tersendiri dalam pendidikan. Bolehkah Dr. Doris menceritakan pengalaman dan cabaran yang dialami oleh Dr. Doris sendiri? Silakan. Okay, terima kasih Dr. Mimi dan juga terima kasih kepada Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim kerana menjemput saya pagi ini untuk berkongsi pengalaman. Saya rasa pengalaman yang paling mencabar dan paling asas dalam kehidupan saya adalah bagaimana saya memulakan kerjaya pendidikan saya.
dan ini bermula daripada pendidikan asas saya di St. Benedict's Convent Batu Gajah dan juga Sultan Yusof Batu Gajah. Dan walaupun kami daripada, saya adik-beradik 6 orang ya, dan ayah saya cikgu, malah dia seorang tokoh pendidikan Batu Gajah. Ibu saya adalah, arwah ibu saya adalah guru bahasa Tamil, dan mereka sangat menekankan kepentingan aspek keagamaan. Apa-apa, buat apa-apa, tapi yang penting utamakan aktiviti keagamaan dulu. Dan kerja dan juga community work di gereja adalah wajib untuk kami. Walaupun sekolah adalah di kawasan yang agak terpencil, Batu Gajah ini agak terpencil, walaupun dari segi pentadbiran merupakan pentadbiran yang pertama ya untuk tanah Melayu. Agak terpencil dan jauh daripada Kuala Lumpur, tetapi cikgu-cikgu kami sangat berdedikasi dan sentiasa memberi kami dorongan dan juga peluang untuk kami terlibat aktif. Misalnya dalam aktiviti sukan, kelab-kelab, persatuan, debat, pertandingan inovasi, dan saya juga aktif sebagai seorang pengawas, pustakawan dan juga ketua untuk beberapa persatuan. Bila kami nak melanjutkan pendidikan tinggi, ibu bapa memang mendorong kami melanjutkan. Kata, pergilah sampai jauh-jauh mana yang boleh. Dan saya melanjutkan pendidikan saya ke Unsri di Palembang, Indonesia. Dan UKM juga telah menaja pendidikan saya ke University of Wales, Swansea. Sekarang dikenali sebagai Swansea University. Dan saya kembali untuk melanjutkan PhD saya di UPM. So sebagai intipati mungkin saya nak katakan di sini, sentiasa hormati ibu bapa dan cikgu dan pentingkan agama, sebab mencari ilmu boleh sampai ke mana-mana, tetapi penting untuk kita dengar naluri hati kita untuk ukir kejayaan diri sendiri. Back to you, Dr. Mimi. Okey, terima kasih Dr. Doris ya. Sebenarnya ya, saya dan Dr. Doris ini sekampung. Kami berdua dari Batu Gajah, Perak, dan bersekolah bersama-sama semasa di sekolah rendah. Okey, Dr. Doris, mungkin Dr. Doris boleh share juga ya, siapa agaknya mentor Dr. Doris sepanjang perjalanan pendidikan. Silakan. Okey, sebagai mentor, saya ada beberapa peringkat lah mentor saya. Mentor awal saya adalah ibu bapa saya sendiri. Kemudian saya juga ada mentor daripada gereja, Cikgu Lucy, saya panggil dia Cik Lucy masa itu. Sekarang dah berkahwin, dah ada keluarga dia sendiri. Kemudian masa saya di universiti peringkat undergraduate, Profesor Dr. Nuri Mansah Hasibuan, di Unsri ya, dia dah arwah sekarang. Kemudian bila saya ya, setiap peringkat nampaknya ada mentor yang berbeza-beza. Ya. Ya, so saya percaya ya, mentor ini memainkan banyak peranan kepada Dr. Doris ya. Sebenarnya dan kalau lihat Dr. Doris punya mentor melibatkan pelbagai ejen sosialisasi ya. Contohnya di peringkat keluarga, ibu bapa, di peringkat institusi keagamaan ada Cik Lucy, Puan Lucy. Dan seterusnya dalam peringkat universiti ada para pensyarah ya. Jadi tidak dapat dinafikan ya, peranan mentor ni sangat penting dalam kehidupan akadem seseorang ya, Dr. Doris. Okey, seterusnya kita sambung ke soalan kedua ya. Apakah dan bagaimanakah ciri-ciri penting untuk memacukan penyelidikan komuniti? Kalau kita lihat tadi Dr. Doris, saya bacakan macam-macam pelibatan yang Dr. Doris telah lakukan ya, dan ianya melibatkan pelbagai stakeholders di dalam maupun di luar negara ya. So bagaimana, boleh tak kalau Dr. Doris boleh kongsikan bagaimana Dr. Doris boleh berkecimpung dalam penyelidikan komuniti sebegini? Silakan. Okey, terima kasih.
Uh, Kalau lihat latar belakang pendidikan saya, fokus dia adalah kepada pembangunan ekonomi, dan bila saya melanjutkan di Swansea University, fokus dia adalah kepada perancangan pembangunan. Dan bila saya buat PhD, bidang dia beralih kepada sosiologi. So bila saya mengambil bidang yang berbeza-beza ini, saya padukan dia semua supaya mendapat latar belakang yang lebih holistik. Dan latar belakang yang holistik ini mewajibkan adanya usaha untuk menggabungkan pelbagai pendapat. Maka perancangan yang teliti adalah amat penting. Kemudian keterbukaan untuk mendengar pelbagai pendapat daripada stakeholders ataupun rakan pemegang taruh yang berbeza-beza. Ketelusan juga adalah sangat penting. Kita tak boleh sembunyi niat kita. Kalau nak capai kebaikan untuk komuniti, terus terang. Dan jangan kita berikan satu gambaran yang palsu. Kemudian multitasking. Kita kena buat pelbagai perkara dalam masa yang sama. Dan ini adalah sangat penting. Dan kerjasama dengan stakeholders ataupun pemegang taruh ini adalah sangat penting sebab mereka memberi input kepada projek ataupun program community. Mereka juga berperan sebagai penaja, industri captain ataupun community leaders. Dan saya tak boleh buat program community ini kalau mereka sendiri tidak memberi input kepada program-program yang dijalankan. Maka ini adalah amat penting. Kalau dilihat ya, ciri-ciri multitasking ini, saya rasa wanita mempunyai kelebihan sebab peranan kita dalam isi rumah ya, fungsi hakiki kita, peranan kita sebagai anak, and then kerja-kerja rumah yang kita buat, kadang-kadang kita buat 2-3 kerja sekaligus. Kita dah nampaknya macam ada an advanced skill kat situ yang dibina di rumah. Thank you. Okay. Alright. Kalau kita lihat ya, Dr. Doris banyak juga menekankan tentang multitasking tu tadi ya. Kalau boleh ya Dr. Doris huraikan sedikit ya, apa tu bagaimana hebatnya wanita dalam menjalankan multitasking. Okay, kalau kita lihat ya, multitasking ini merupakan satu keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara dalam sekaligus. Kalau kita lihat dalam community, ada pelbagai isu. Keterpinggiran, isu gender, kekurangan maklumat, ketidakcekapan, ekonomi, pengurusan kewangan. Kepincangan-kepincangan ini menjadi satu cabaran untuk mendapatkan kelangsungan hidup. Sustainable Development Goals itu boleh dicapai atau tidak. Tapi bila kita buat dengan approach multitasking ini dapat mendorong kepada pencapaian SDG dan juga pada masa yang sama penjanaan pendapatan dan juga mendapatkan pekerjaan yang boleh menjurus kepada green initiatives ya, sebab kita tak naklah kita sahaja pada masa ini menikmati, tetapi generasi yang akan datang berada dalam keadaan yang susah pula. Dan ini juga saya rasa sama dengan slogan yang UKM bawa ya sebagai UKM Watan. Okay, alright. Kita masih lagi di soalan kedua ya Dr. Doris. Kalau kita lihat ya, antara perkongsian sebentar tadi, Dr. Doris ada menyatakan bahawa kita perlu ada rasa ataupun rasa kesediaan untuk bekerjasama dengan pelbagai pemegang taruh ya. Bagaimanakah Dr. Doris approach ya pemegang-pemegang taruh di luar ini untuk turut sama bekerjasama dalam community work yang Dr. Doris jalankan. Apa yang selalu Dr. Doris buat? Okay, pertama sekali adalah bila kita approach kepada rakan-rakan pemegang taruh ini, kita kena terus terang. Kalau kita ada bawa dana, kalau kita tak membawa dana, kita membawa kepakaran. Kalau kita membawa modul-modul pengajaran ataupun kita membawa bersama kita pelajar-pelajar daripada universiti untuk terlibat sama dalam program-program community yang kita nak jalankan. Kadang-kadang program community ini boleh merupakan sesuatu program yang melibatkan
pemindahan ilmu, ilmu yang kita beri kepada pelajar universiti dan pelajar universiti yang berkongsikan dengan pihak komuniti tempatan. Ada juga masanya di mana kita sendiri yang merangka satu projek yang baru bersama-sama dengan komuniti. Tapi saya tak biasa dengan program di mana kita katakan kita buat top down. Sebaiknya program-program diajak bincang bersama dengan ahli komuniti supaya mereka sendiri mengutarakan, saya perlukan program A, saya perlukan program B, saya perlukan pencerahan berkenaan dengan dasar-dasar yang dijalankan. Saya perlukan skill khusus untuk keusahawanan. Saya perlukan skill untuk pemasaran digital dan sebagainya. Dan kita sediakan apa yang mereka perlukan. Saya juga memberikan sedikit perkongsian dalam social media, misalnya dalam Instagram, social media, TikTok belum pandai ya. Tapi bila saya buat perkongsian ini, kadang-kadang pihak industri sendiri melihat kemampuan saya, kecapaian saya. Dan mereka approach saya. So kadang-kadang saya approach industri, kadang-kadang industri yang approach saya. Dan ini merupakan satu yang penting sebab ini menunjukkan keupayaan kita membuat sesuatu projek. Dan kita kena bincang sama-sama. Okay, alright, terima kasih. Saya rasa satu perkongsian yang sangat penting di situ ya, di mana kita menunjukkan visibility kita kepada orang luar, di mana tadi Dr. Doris menyatakan bahawa kadang-kadang pihak industri di luar sana yang invite Dr. Doris sendiri untuk menjalankan collaboration dan sebagainya. Ini juga satu tips yang baik untuk wanita di luar sana ya. Okey. Seperkara lagi Dr. Mimi, adalah just to share with you Dr. Mimi, yes. Kebelakangan ini saya juga ada jemputan daripada luar negara. Misalnya dari negara Indonesia, dari India, di mana mereka tanyakan, boleh tak berikan tunjuk ajar bagaimana nak buat crowdfunding, bagaimana nak buat kerjasama, program-program untuk community dan sebagainya. Okey, itu juga satu tips yang baik ya. Sebenarnya Dr. Doris, webinar yang kami jalankan ini adalah khusus untuk memberikan satu inspirasi kepada pelbagai wanita, tak kiralah di dalam industri pendidikan ke, pentadbiran ke dan sebagainya, berkenaan dengan ciri-ciri kepimpinan. Jadi sebab itulah webinar ini dinamakan webinar kepimpinan wanita. Jadi kalau kita lihat perkongsian hari ini, Dr. Doris banyak menceritakan tentang kepimpinan wanita dalam pendidikan dan penyelidikan komuniti. Seperkara yang saya rasa amat penting kan adalah Dr. Doris juga menggunakan input-input penyelidikan sebagai bahan pengajaran kepada pelajar. Ya, dalam hal ini boleh tak Dr. Doris share sikit bagaimana kaedah ini memberi banyak manfaat kepada pelajar khususnya pelajar wanita jugalah. Silakan. Okey, terima kasih. Saya nak kongsikan secara spesifik masa MCO ya. Kita dalam keadaan di mana situasi tertutup, tak boleh bergerak jauh dan sebagainya. Program mobility di UKM tergendala, pelajar tak boleh keluar dan pelajar luar tak boleh masuk. Dan program mobility ini dijalankan secara dalam talian. Saya cepat-cepat mengambil peluang ini. Profesor Madya Dr. Abdul Latif daripada UKM Global tanya, Dr. Doris berminat tak? Dan saya terus katakan, ya saya berminat. Saya nak melibatkan pelajar-pelajar saya. Saya menjalani kursus untuk 4 minggu, kemudian saya offer kursus saya, perancangan ekonomi keluarga kepada pelajar dan juga saya membuka platform kepada pelajar-pelajar luar negara. Maka ada penglibatan pelajar, 50 orang pelajar saya dan juga 50 orang pelajar daripada luar negara. Dalam platform kursus di mana ada perkongsian kebudayaan Malaysia dengan Vietnam, Vietnam dengan Malaysia. Dan juga selain daripada perkongsian budaya, ada perkongsian ilmu berkaitan dengan perancangan ekonomi keluarga dan pelajar juga ada aplikasi bagaimana nak mengumpul data dalam komuniti dan juga menganalisa data. Sebab program ini ditawarkan sebagai program EU ASEAN Share, maka setiap pelajar yang menyertai kursus ini diberikan penajaan sebanyak lebih kurang 300
euro untuk satu semester. So, merupakan satu bonus yang tak disangka kepada pelajar. Dan masa pandemik, memang satu kelebihan lah, kira dikatakan macam anugerah dari Tuhan yang tak disangka. Ya, betul ya. Sekurang-kurangnya tanpa disangka-sangka ya, you are able to contribute in such a way dalam musim MCO pula tu ya. Siapa sangka, dan ianya bukan hanya memberi manfaat kepada masyarakat di dalam Malaysia, malah turut sama memberi kebaikan kepada negara-negara lain juga ya. Satu achievement yang akan menjadi satu pengalaman yang sangat berharga ya, Dr. Doris. Okey. Ya. Kita teruskan dengan soalan terakhir ya. Kalau kita tengok apakah sumbangan dan peranan yang telah dimainkan oleh Dr. Doris sendiri dalam meningkatkan suara wanita dalam pembangunan? Boleh share tak, Dr. Doris? Okey, saya aktif mendidik dan membimbing pelajar-pelajar melalui kursus yang diagihkan kepada saya. Selain itu, pembelajaran juga melibatkan aktiviti sulam dalam komuniti. Berarti immersive program-program komuniti dan juga berinteraksi dengan industri. So, bukan saya dengan industri, saya dengan komuniti, tetapi pelajar-pelajar saya juga dengan industri dan komuniti. Saya juga merupakan penasihat kepada Gerakan Pengguna Siswa UKM, GPS UKM, Isaac UKM, SKMI UKM dan UKM KPMG Ambassadors. Persatuan-persatuan ini merupakan antara 50 pelajar hingga 300 pelajar. Dan pelajar-pelajar ini kebanyakan majoriti 80% adalah kaum hawa. Dan bimbingan yang diberikan memang melatih mereka supaya mereka menjadi pemimpin dalam aktiviti kebudayaan, kepimpinan, isu-isu kepenggunaan, international leadership, tax and audit, program-program community dan sebagainya. Selain itu, penyertaan dalam penyelidikan dan konsultasi juga membuka ruang mengetengahkan isu-isu yang pro wanita dan gender equality. Saya juga aktif dalam NGO, misalnya dalam Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia, MACFI, Gerontological Association of Malaysia, GEM, dan juga masih aktif dalam aktiviti di gereja. Kehidupan dan tingkah laku kita, saya berpendapat ya, perlu menjadi contoh kepada orang di sekeliling kita supaya kita boleh sama-sama membangun. Sebab kesejahteraan manusia bukanlah kesejahteraan kita seorang-seorang dah happy, gembira, dah okey kita tutup mata. Tapi kalau boleh sama-sama kita bangkit. Okey, ada soalan daripada saudari Zulfa ya. Dia bertanyakan tentang nama-nama persatuan dan organisasi yang terlibat. Saya rasa tadi ada Dr. Doris nyatakan ya. Mungkin Dr. Doris nak highlight beberapa persatuan atau organisasi yang terlibat? Okey, organisasi yang saya terlibat itu adalah Persatuan Gerontologi Malaysia, GEM. Kemudian MACFI, Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia. Kalau di gereja sendiri, saya terlibat dalam Persatuan PIMIA, Parish Ministry of Ecumenical and Interreligious Affairs. Saya juga merupakan ketua untuk Record Road Zone. Kemudian itu yang di luar. Yang di dalam adalah GPS UKM, Isaac UKM, SKMI UKM dan UKM KPMG. Banyak betul ya penglibatan Dr. Doris ya, sesuailah dengan tema kita berkenaan dengan penyelidikan komuniti. Baiklah, saya percaya kalau kita masih ada masa lagi ya, Dr. Doris. Kalau kita lihat ya, Dr. Doris banyak buat engagement dengan komuniti. Saya percaya Dr. Doris mesti selalu buat follow up ya. Boleh tak Dr. Doris kongsikan dengan kita berapa pengalaman baik, buruk ataupun kenangan manis setelah buat beberapa follow up? Maybe dari segi achievement, maybe dari segi sesuatu baru yang
you learn from the community. Ada tak? Silakan. Okay, saya ingin kongsikan tentang gender responsive budget. Ini merupakan satu peluang sebagai konsultan di situ, di mana peluang untuk kerjasama dengan pensyarah dan juga wakil-wakil daripada NGO dan juga community untuk mengetengahkan isu-isu gender sehingga boleh memberikan input penambahbaikan kepada dasar-dasar kerajaan. Dan dalam bajet baru-baru ini bagaimana telah memberikan input kepada misalnya lebih masa diberikan untuk wanita, flexible work hours, kemudian input kepada lebihan dana yang boleh dialokasikan kepada wanita, flexibility dalam bukan sahaja masa bekerja tetapi potongan-potongan yang boleh diberikan untuk wanita. Itu dari aspek input kepada kerjasama dengan pihak luar. Satu lagi adalah konsultasi dengan pihak luar, misalnya dengan PwC, di mana peluang ini membuka juga untuk saya kongsikan dengan pelajar. Misalnya bagaimana nak buat social impact assessment. So pembelajaran ini saya kongsikan dalam platform pembelajaran dan pendidikan dalam kuliah. Dan pelajar juga dapat melihat dengan sendiri, oh begini caranya untuk membuat social impact assessment. Bukan saja belajar dari segi teori, tetapi mereka dapat input hands-on. Dan mereka juga dapat input daripada pihak industri, perkongsian daripada experts. Dan kadang-kadang kita ada cabaran misalnya nak temukan masa. Sebab pihak industri pun bekerja, pihak community pun ada kerja. Nak ketemukan masa itu merupakan satu cabaran yang besar. Selain daripada cabaran masa, saya rasa ya seperti biasa, dana sentiasa kita menghadapi masalah dana. Tetapi kalau kita terus terang, kita bagi tahu inilah kekangan dana, kita boleh work around it. Tapi jangan putus asa. Okey, terima kasih Dr. Doris. Okey, kita telah sampai ke penghujungnya ya. Kita ada masa lagi 2 minit lebih. Saya jemput Dr. Doris untuk memberi kata-kata kepada wanita khususnya. Seminit 2, Dr. Doris, silakan. Terima kasih Dr. Mimi. Sebagai kata-kata akhir, saya nak katakan hormati diri sendiri. Luangkan sedikit masa untuk membina sasia skill pada anda sendiri. Sebab bila anda menjaga diri anda sendiri, anda boleh memberikan input yang lebih kepada orang di sekeliling anda. Dan jangan biarkan sesiapa menjatuhkan air muka anda ataupun semangat anda. Sentiasa fikirkan saya boleh. Sebab Tuhan telah menciptakan diri anda sendiri dan anda ada peranan dalam community. So laksanakan tanggungjawab dan tugas tersebut. Okey, Terima kasih. Terima kasih Dr. Doris di atas pengkongsian dan juga kata-kata akhir yang sangat penting ya saya rasa untuk diamalkan oleh setiap wanita di negara kita. Dan sedikit rumusan yang boleh saya kongsikan adalah Dr. Doris yang banyak pengalaman dalam pendidikan dan juga pendidikan komuniti, di mana Dr. Doris menyatakan bahawa perlunya ada perancangan yang teliti terhadap tugas-tugas kita seharian. Perlu adanya sikap keterbukaan untuk mudah dan senang bekerjasama dengan sesiapa sahaja. Perlu juga ada sifat ketelusan dan juga skill multitasking, sentiasa perbaiki dan pertambahkan skill-skill multitasking. Kemudian yang terakhir adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan pelbagai pemegang taruh sama ada stakeholders, funders, industri, captains dan juga community leaders. Ya, saya rasa perkongsian Dr. Doris pada pagi ini
sangat penting dan banyak memberikan manfaat kepada setiap wanita yang ingin terus memperbaiki diri mereka dalam apa jua aspek. Dan kalau kita lihat ya, isu kepimpinan wanita itu tidak lari jauh kerana di akhirnya Dr. Doris ada mengingatkan kita supaya kita mestilah menjaga diri kita dahulu ya, dan seterusnya memberi manfaat dan inspirasi kepada masyarakat sekeliling. Dengan itu ya, berakhirlah siri webinar kita pada hari ini dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Doris kerana sudi bersama kami pada hari ini, dan kami juga di PKW ingin mengucapkan selamat berpuasa dan salam Ramadan kepada semua masyarakat Muslim yang mendengar, yang bersama kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Dr. Mimi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tak lama lagi umat Kristian juga akan sambut Good Friday dan Easter ya. So happy Easter kepada semua, dan tak lama lagi lepas tu akan menyambut Raya Eid ya. So selamat Hari Raya Aidilfitri juga. Sekaligus ya. Happy Easter, Good Friday. Terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.